Boleh? Apa? Kuih apa? Tak apa? Oh, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada ayah dan tuan imam yang dikasihi, tuan-tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Jalal wal Kamal yang hadir pada malam ini. Tidak lupakan kepada abang kita yang merakam video kita untuk sebaran. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada penonton-penonton yang mengikuti di rumah ataupun di mana-mana sahaja siaran live kita daripada Masjid Al-Jalal wal Kamal Pajak Song, Kepala Batas. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menguraikan lagi berkenaan dengan Asmaul Husna, yang kata 99 nama Allah Subhanahu wa taala tu. Kita malam ni akan menguraikan salah satu lagi nama Allah, iaitu Al-Hadi. Al-Hadi ni ialah yang disebut sebagai Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk kepada kita. Salah satu daripada nama-nama Allah yang 99 ialah Al-Hadi, yang bermaksud Allah ni maha memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, ataupun kita sebut sebagai hidayah boleh juga. Al-Hadi itu yang memberi hidayah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang boleh bagi hidayah ni Allah Subhanahu wa taala. Manusia dia tak boleh, tuan-tuan, bagi hidayah kepada siapa yang dia rasa nak bagi, tak boleh, tuan-tuan. Sebab hidayah ni dia bukan ada boleh datang pada diri kita, tak. Dia mesti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebagai petunjuk. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh bagi hidayah kepada siapa? Pak menakannya Abu Talib punya sayang kat Nabi ni. Sayang sungguh kat Nabi Abu Talib ni, tuan-tuan. Dia jaga Nabi sampai tahap bila mana orang nak buat apa kat Nabi ni, ada Abu Talib tak berani. Abu Talib ni bukan sebarangan orang juga. Dia ada orang berpengaruh juga. Jadi orang yang benci Nabi ni dia tersekat, terhalang dengan sebab Abu Talib ada lagi. Pak menakan Nabi, sayang kat Nabi. Wahai Muhammad, nak dakwah lah, tapi jangan ajak pakcik masuk agama hang ni, bawa ni. Pakcik kekal dengan agama sembah berhala ni. Nabi Muhammad tak kata apa lagi, tapi tetap berdoa kepada Allah supaya pakcik dia ni, pak menakan dia, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah. Lagi siapa lagi yang Nabi tak boleh bagi? Abu Lahab, bukan orang lain dengan Nabi, tapi dia bila Nabi lahir ni, dialah angkat ni, bawa pusing Kaabah ni, bawa pusing di Mekah ni. Tapi akhirnya di antara orang yang kuat menentang Nabi, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Talib ni nak meninggal, nak mati ni, Nabi duduk di sebelah dia. Wahai pakcikku, mengucaplah, sebutlah kalimah ni, aku jamin syurga kalau sebut kalimah ni sebelum mati. Namun Abu Talib, Allah tak pilih dia mati dalam keadaan orang yang terima agama Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah sekalipun orang yang kamu sayang, cinta pada dia ni. Pak menakan Nabi. Siapa Abu Talib tadi? Bila Abu Talib meninggal dunia, macam-macam orang buat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bubuh bangkai busuk, orang bubuh benda-benda yang tak elok di leher Nabi.
Orang kata kat Nabi, orang sakiti hati Nabi. Dulu masa Abu Talib ada, orang tak berani. Sebab apa? Ni abang long kawasan ada ni. Bahasa kita lah. Orang hak yang ada ni tak berani. Tapi Abu Talib meninggal di tahun yang sama. Siapa masa tu meninggal? Siti Khadijah, isteri Nabi SAW, yang disebut sebagai tahun berduka cita tu. Ni kita nak cerita pasal hidayah Allah. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Al-Hadi, orang yang memberi hidayah. Bukan orang lah, Allah Ta'ala ni. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Al-Hadi, salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. 99 tu. Kita cerita tadi Nabi Muhammad, Nabi Nuh, isteri dia, anak dia tak mau masuk agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, ayah dia tukang buat berhala, tak boleh masuk, tak dapat hidayah. Tu Nabi-Nabi kita apatah lagi duduk sebelah rumah kita ke, kawan sekali yang kerja kita punya bagus lah kenal agama ni, sampai boleh bang lah, boleh tiru orang bang ni sebab rumah dekat dengan masjid, dekat dengan surau. Tapi Allah tak bagi hidayah, petunjuk. Nampak ni hidayah ni apa dia? Petunjuk, sesuatu yang cukup berharga, ulama kata. Dan penting pula, petunjuk yang cukup berharga dan penting untuk diri kita ni. Kita ni bukan nak dapat hidayah dah, nak minta petunjuk kat Allah Ta'ala supaya hati kita ni betul, jalan yang betul. Hidayah orang baru masuk Islam tu, kita dah Islam dah, minta petunjuk kepada Allah, walaupun disebut sebagai hidayah juga. Sebab itu dalam doa qunut kita minta mula-mula lagi tu, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Awal-awal lagi kita doa tu, sembahyang subuh, doa qunut, hak mula tu, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Dalam surah Fatihah lagi satu, tiap-tiap hari kita baca paling kurang 17 kali semayang berjamaah, semayang waktu ni lah. Kita baca apa? Tang mana yang kata kalimah hidayah ni? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tak betul lagi ke jalan kita ni? Tak, supaya hati kita ni tidak terpesong. Hati kita ni tak pergi ke mana-mana, tak melalut pergi ke mana, tak melilau ke mana. Maksudnya istiqamah dengan ibadat kita. Tiap-tiap kali suratul Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ada agama apa kata tuan, dia condemn agama kita, agama Islam. Dia kata agama Islam tu bukan dapat petunjuk lagi, sebab dia setiap hari dalam sembahyang dia baca ihdinas siratal mustaqim. Hak dia punya kepala agama, hak bukan agama Islam, dia condemn agama kita ni. Dia kata macam tu, dia hafal ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Maksud dia pun ni sesat, tak jumpa jalan lagi. Dia terjemah kot tu, padahal huraian dia bukan macam tu. Kita dah diberi hidayah dah, minta Allah bagi petunjuk jalan yang betul saja, jangan pergi jalan-jalan hak yang tak elok ni. Tu hakikat maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun Nabi kita yang Nabi ni kekasih Allah, kita sebut tadi, walaupun Nabi ni kekasih Allah, tapi tak boleh bagi hidayah kepada orang yang dia sayang sekalipun. Macam kisah Sayyidina Umar macam tu. Tadi Nabi-Nabi ni, Sayyidina Umar sahabat Nabi. Siapa tak kenal Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam? Cengeng tuan-tuan, cengeng sungguh. Orang takut dengan Sayyidina Umar ni, dia memang cengeng, anti-Islam, benci pada agama Islam ni, memusuhi Islam. Sampai Nabi doa kepada Allah, ya Allah, kau bagilah hidayah kepada Umar. Ya Allah, kalau kau berilah hidayah kepada Umar. Sebab apa? Kalau Sayyidina Umar ni boleh masuk Islam, dia menguntungkan orang Islam. Bukan sebab cengeng dia, sebab dia punya karisma, bahasa kita, dia punya kehebatan itu ada. Tapi kesian dia, sebab dia tak masuk Islam. Nabi teringin Sayyidina Umar ni. Pernah Nabi kata, kalaulah ditakdirkan ada Nabi selepas aku, tapi tak ada lah, Umar lah.
Tapi tak ada lah selepas Nabi tu ada Nabi tak lagi, tak ada dah. Kalau ditakdirkan ada Nabi, Umar lah yang layak. Sebab apa? Ciri-ciri pada dia Sayyidina Umar. Tapi bukan Umar, bukan Nabi lah. Kita kena faham ni. Cengih Sayyidina Umar ni, tapi akhirnya Allah bagi hidayah. Yang kita cerita malam ni, Al-Hadi, nama-nama Allah tu, hidayah, petunjuk tu. Sayyidina Umar, Nabi doa, alhamdulillah. Tuan-tuan, doa Nabi diperkenankan, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, masuk Islam. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kerana abang kata Allah uji dia lagi, Allah test dia ni. Adik dia nama Fatimah, diam-diam lagi awal masuk agama Islam, ikut Nabi Muhammad. Satu hari dia pumpang benci agama yang dibawa oleh Nabi ni. Sembang pumpang di kedai kopi ke, di tepi-tepi jalan macam tu. Satu orang ni dia berani diri, dia memberanikan diri. Tak kira hari ni, tak kisah, tak kena apa pun tak apa. Dia berani ni, dia pergi habaq kat Sayyidina Umar. Hang pumpang tang ni tepi jalan ni. Tu adik hang tu masuk agama Muhammad dah, agama Islam dah, yang dibawa oleh Muhammad dah. Siapa kata? Aku rela dipancung biar aku kena apa, walaupun tak, kalau tak betul, kata kawan hang cakap ni. Hang pergi tengok kepada rumah Muhammad. Hang keluar, dia pergi rumah Muhammad. Sayyidina Umar tak tunggu lama lah tuan-tuan. Dia pergi punya jalan laju dah sampai rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi aku bunuh Muhammad? Orang lain tak apa lagi pun aku tak boleh terima. Ni adik aku ni, Fatimah ni, kata Sayyidina Umar. Masa tu tak jadi Sayyidina lah, Umar lah. Sampai Nabi ke adik dia kata, tuan baca surah Taha ayat 1 sampai 10, ayat 1 sampai 6 tu. Nah, dibaca depan Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar tak tahu, tapi Sayyidina Umar dengar surah Taha ni sampai melutut, sampai duduk lutut dulu tu. Gitu, duduk melutut. Sebab hidayah Allah Ta'ala dah sampai kepada Sayyidina Umar. Yang kata Allah pilih melalui doa Nabi, berkenan doa Nabi tadi, bagi kat Sayyidina Umar masuk agama Islam lah. Sayyidina Umar mula belajar sikit, akhirnya dia khalifah, jadi orang hebat. Tu orang sahabat Nabi tadi, Nabi-Nabi tuan-tuan, alhamdulillah. Itu hidayah tuan-tuan, tak boleh. Sebab itu kita hanya boleh doa diberi hidayah saja kepada orang bukan Islam. Bagus tara manapun tuan-tuan, kita minta hidayah. Ada kawan kita orang Cina ke India ke tuan-tuan, dia bagus, baik semua, dia baik. Kita kata nak doa kat siapa kan? Betul, kita tak boleh macam kita sembahyang ke apa, Jumaat ke apa ke, nak doa ya Allah kau berilah keselamatan kepada ketua menteri kami, tak boleh, sebab dia bukan agama kita. Betul, kita doa hanya untuk gubernur umpama dia, sultan kita yang inilah tuan-tuan, riayatuddin tu. Tapi ketua negeri ni bukan agama Islam, kita tak boleh doa kat dia. Siapa kita cap lain-lain kan, bukan pasal cap-cap dah, pasal dia bukan agama kita. Kita tak boleh, kita hanya boleh doa ya Allah kau berilah hidayah kepada dia. Orang yang bukan agama Islam ni, dia boleh kita minta hidayah saja, doa kepada dia tuan-tuan. Sebab itu baru ni di taman tu depa buat pembesaran apa surau tu taman Serindah tu. Depa buat tambah mozaik, tambah orang tak bagi ada tempat laluan orang bukan, orang tak apa nak ni lah, tak boleh nak naik tangga ni. Bubuh lah, ustaz pun bubuh lah, macam bubuh dalam grup ni, rayuan siapa yang nak wakaf apa. Tiba-tiba ada satu Cina, Uncle Wong tu duduk di taman tu. Kita pun mau wakaf lah tu. Dia kata boleh ke tak ni? Tapi akhirnya ustaz kita tahu dah, ambil. Orang tanya, ustaz boleh ke ustaz orang bukan Islam, Cina ke, nak wakaf juga, nak bagi sumbangan ke untuk masjid kita ni? Hak ni dia nampak nak buat ni, contohnya dia singgah, dia suar 1,000 kat kita. Kita kata kita ambil buat apa? Dia kata suruh buat ini. Kita tak payah buat, kita beli kambing golek kampung pelet. Tak boleh. Kalau dia niat tu situ, buh situ lah. Memang ada hukum. Boleh tak menerima sedekah sumbangan orang bukan Islam ni? Boleh tak? Gitu. Disebut dalam kitab fiqh Hasyiah Al-Baijuri jilid 2.
dibolehkan dan sah penerimaan tu orang bukan Islam untuk tujuan bina masjid, surau. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir, sesungguhnya Allah takkan mengabaikan setiap kebaikan orang Islam buat. Di dunia dapat pahala, di akhirat pun dapat bahagian. Adapun orang kafir yang berbuat baik akan dipermudahkan urusan dia di dunia, tapi di akhirat dia tak dapat apa. Hadis riwayat Imam Muslim, mafhum hadis tu. Mana dia toke Cina mana ke tiba-tiba mai suar kat kita 1000, tengok nak buat masjid ke tangga ke nak buat apa ke, ambil boleh. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam pernah satu ketika di satu tempat tu, ni cerita Cina ni tuan-tuan, dia Allahumma salli Muhammad, niaga di kawasan taman orang Melayu majoriti. Taman tu ribu-ribu orang, taman lama ni, rumah murah, rumah sederhana. Ti cerita lama. Lalu tuan-tuan, Cina ni berniaga macam-macam. Dah 15 tahun dah berniaga. Orang Melayu duk beli kedai dia. Satu hari dia tengok Tok Siak ke Tok Bilal ke AJK Masjid lah, beli barang banyak macam-macam, kat 500 beli barang. Lalu dia tanya, ini Haji mau bikin apa? Kata, kita mau kenduri sana masjid ni, beli sama hang lah, bawang-bawang apa semua, ini rempah semua ni. Kata, kita sudah meniaga 15 tahun tak pernah bagi itu masjid, mau makan apa pun kita tak pernah bagi. Hang kira free ni sudah lah, kata Tok Bilal. Kata Cina tu, ini sikit sangat. Mau makan apa sana? Kenduri itu mau nak makan apa? Kita sudah mesyuarat tu, kata Tok Bilal. Sembelih kerbau 1 ekor. Tak apa, kita beli, kita hantar 1 ekor. Jangan risau. Tok Bilal tengok Tok Siak tengok Tok Bilal. Boleh ke? Kata Tok Siak, aku tak tahu. Hang, aku pun tak tahu. Tunggu sat. Tangguh dulu. Kami tanya dulu Tok Imam kat Ustaz dalam. Boleh ke tak? Tanya Tok Imam, tanya Ustaz. Ustaz tak tahu, Tok Imam pun tak tahu. Bukan masjid Bajak Song, masjid lain. Ni cerita. Telefon pejabat agama. Telefon pejabat agama. Assalamualaikum Ustaz, kami daripada masjid sekian ni nak buat kenduri, tiba-tiba tokek kedai pasar mini depan taman kami ni nak bagi seekor kerbau kat kami sembelih makan. Kenduri apa Ustaz tu kata? Alah sempena dengan hujung-hujung tahun ni, kenduri itulah makan jamuan-jamuan kami ni. Ni bulan-bulan Rabiul Awal ni adalah nak buat marhaban sikit. Kata Ustaz tu, bukan korban, bukan akikah lah. Dah korban nampak lagi. Tak boleh tak. Di kedai dia jual apa? Jual barang-barang basah, jual kering, bawang, cabai, rempah, segala biru dan segala macam tu lah. Jual macam orang. Tak ada jual dia benda yang haram. Dia nak bagi apa tadi? Nak bagi kerbau seekor Ustaz. Kami tu tak tahu ni. Nak ambil ke tak? Tak habaq ni kat dia. Dia boleh hantar ke tak? Lalu Ustaz tu kata, boleh. Cuma masa dia turun daripada lori tu, tengok kerbau yang dia hantar. Kalau besar ke pendek? Kalau besar boleh, pendek jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerbau pendek naya tuan-tuan. Tukang masak masjid tu kita nak buat masak merah ke masak hitam ke, hak ni tak tahu nak buat apa. Depa kata aku pun tak tahu. Itu cerita dia, boleh lah kita terima sumbangan orang. Cuma bila kita terima tu, minta doa dia, kita minta doa. Doa tu je. Ya Allah, kau berilah petunjuk hidayah kepada token ni, tuan ni, dia ni baguslah. Maka hadis ni kata orang yang orang bukan Islam, orang kafir ni, dia buat kebaikan, Allah permudahkan urusan dia di dunia ni. Dijauhkan daripada malapetaka. Hak tu di dunia lah, akhirat tak dapat. Orang mukmin yang beriman kita ni, kalau buat satu kebaikan, buat wakaf ke, sedekah, sumbangan ke, dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Itu kena senang kita faham macam tu. Mafhum hadis riwayat Imam Muslim, hadis 2808. Cerita apa tu Ustaz? Cerita tentang boleh terima wakaf ke sumbangan orang yang bukan Islam ni. Kalau kita tengok orang-orang yang diberi hidayah ni tuan-tuan, cerita bab hidayah malam ni. Sebab nama Allah tu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, yang beri hidayah. Kalau kita tengok orang-orang yang diberi petunjuk, orang bagi hidayah ni tuan-tuan, dia akan bersyukur dan jaga sungguh-sungguh nikmat tu. Orang bukan Islam, dia dapat hidayah, nikmat dapat masuk agama Islam ni.
Dia akan syukur sungguh-sungguh, dia jaga sungguh. Sebab dia rasa nikmat hidayah ni luar biasa bagi depa. Akhirnya sampai boleh jadi pendakwah. Boleh jadi pendakwah hebat. Ramai. Kita kalau nama kita sebut satu persatu banyak. Ada apa Dr. Ridwan T. Abdullah, Cina asal dia. Ridwan T. Abdullah tu. Dia ni tuan masuk Islam umur 20 tahun. 20 tahun masuk Islam. Tapi pulun Ridwan T. Abdullah asal Cina. Allah bagi hidayah. 20 tahun umur dia baru masuk Islam. Tapi boleh jadi pendakwah hebat, ustaz hebat. Boleh kupas ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia pegang sungguh nikmat hidayah tu. Satu. Saya siapa lagi tu? Farid Ravi Abdullah tu, yang tilawah interaktif tu, hak suara sedap tu, pensyarah di Kolej Universiti Islam Selangor. Dr. Farid Ravi nama dia. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Bukan kata daripada kecil masuk Islam. Akhirnya jadi orang yang hebat. Boleh jadi pendakwah, boleh baca Quran pula. Dia berapa bulan je boleh baca Quran. Dia berapa bulan je boleh jadi Quran. Sampai orang suruh dia jadi imam. Masa dia mengaji tu orang panggil dia mu'alaf. Mu'alaf ni baru-baru nak masuk Islam ni. Ni berapa tahun dah masuk Islam, orang nak panggil mu'alaf. Biasa sekolah tempat mengaji ni. Tolak dia jadi imam. Pasal baca Quran boleh dah. Weh mu'alaf jadi imam, weh mu'alaf jadi imam. Budak-budak dia jadi imam tu kan punya suara sedap. Hak belakang kata apa? Kita kan mu'alaf, dia mu'alaf no? Sampai tahap tu punya dia baca hebat. Sebab dia nikmat dapat hidayah ni, punya depa jaga, punya bersyukur. Saya suka dengar belah-belah kita pun ramai. Belah-belah kita di Pulau Pinang ni ramai. Ustaz Syah Syamugam hebat, orang hebat tuan-tuan. Allah beri hidayah kepada dia. Saya pernah forum di Tanjung dengan dia. Hebat tuan-tuan, cerita tentang penghijrahan dia, punya susah tuan-tuan. Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka Nabi diutuskan untuk berdakwah, tapi tuan-tuan yang bagi petunjuk hidayah Allah. Nabi tugas dia bagi dakwah je. Tapi al-hadi yang memberi petunjuk siapa? Allah. Nak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi ni, Nabi pi Taif, orang lempak batu, orang lempak kayu kat Nabi SAW. Nabi terima. Sampai malaikat kata, wahai Muhammad, mau dah aku angkat penduduk Taif ni? Terbalikkan. Kenapa? Sebab ni buat macam ni. Sampai berdarah kepala Nabi. Nabi berjalan seperti ada air dalam kasut Nabi. Bukan air, darah Nabi. Lalu malaikat tawarkan kat Nabi. Malaikat kata, wahai Muhammad, meh aku angkatlah penduduk Taif ni. Terbalik macam kaum Nabi Lut dulu ni. Nabi doa, mungkin hari ni mereka tak beriman, nanti anak-anak cucu mereka beriman. Hebat dakwah Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, bukan semua orang terima. Nabi Nuh tadi kita cerita, panjang-panjang umur zaman dia tu. Panjang-panjang umur zaman Nabi Nuh, orang hidup ratus tahun. Tapi yang ikut ajaran Nabi Nuh tak sampai 100 orang. Ada kata 100 orang, tak sampai 100 orang tuan-tuan yang ikut ajaran. Sedangkan Allah bagi nikmat umur kepada umat Nabi Nuh ni panjang. Macam kita sebut tadi dah, kisah Nabi Nuh tadi tu. Dia berdakwah ni tuan-tuan kepada kaum dia ni, tak mau terima, tak mau dengar, sampai dia mengadu ke Allah. Dalam surah Nuh ni, ayat Nabi Nuh ni mengadu ke Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaum aku siang malam, siang aku berdakwah ni. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada bertambah pun, yang lari berlambak, yang lari lagi banyak ni. Lalu Nabi Nuh kata lagi ayat tu, ya Allah, bila aku mai ajak mereka masuk agama Islam ni, apa mereka buat? Nak sembah Allah ni, mereka ambil jari bubuh di telinga macam ni. Bubuh, tak mau dengar. Ambil baju bubuh di muka, tak mau tengok Nabi Nuh, tak mau dengar apa yang Nabi Nuh bagi tahu. Nabi Nuh mengadu ke Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang bagi petunjuk kat mereka ni siapa ni? Allah Al-Hadi. Yang bagi petunjuk ni hanya Allah saja. Nabi Nuh kata, siang malam, siang aku berdakwah kepada kaum aku. Falam yazidhum
du'ai, tak ada tambah, yang lari banyak. Kok bertambah ke hari ni ada sikit dak, yang lari lagi ada. Bila aku mai suruh sembahlah Allah, tinggallah sembahan-sembahan yang tak berguna ni, kata Nabi Nuh. Depa ambil jari, depa buh di telinga, depa tutup. Tak cukup dah tu, ambil baju pula bubuh di muka, tak boleh nampak dah. Tak nampak muka Nabi Nuh, tak dengar apa yang dia kata. Punyalah sombong action kaum Nabi Nuh ni. Kenapa? Allah yang bagi hidayah. Isteri, anak dia tak mau terima. Tu yang kata tenggelam dengan banjir tu, anak isteri Nabi Nuh tak mau terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama kata apa? Petanda-petanda orang yang diberi petunjuk oleh Allah, khususnya kita dah Islam ni lama ni, apa dia? Gitu. Tanda-tanda kita ni dah ada dapat hidayah dah, bukan dapat hidayah, kita dah celek-celek pada perut mak kita Islam dah. Tapi ada petanda orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kalau orang tu merasakan kemudahan dalam beramal soleh, halawatul ibadah, maka orang tu diberi petunjuk di sisi Allah. Rasa ringan nak buat ibadat, bagus kita ni, petunjuk Allah mai kepada kita. Kan nak buat ibadat tu rasa ringan. Hujan lebat tahu mana, macam tadi pukul 6.30, pukul 6.45 tadi. Dia redah ikut dan enggak. Janji aku semayang di masjid, aku tak semayang di rumah. Depa kata dah ada kuliah maghrib malam ni, duduk di rumah buat apa? Dia ringan nak buat ibadat, dia sonok. Yang tu orang yang diberi petunjuk, bukan hidayah ni, petunjuk ni maksudnya setelah kita dah ada hidayah, ada dah dalam diri kita iman ni, Allah beri petunjuk jalan yang betul saja kat kita. Rasa ringan nak buat ibadat, sonok kan? Tiap kali nak buat ibadat dia rasa sungguh-sungguh. Rasa tak puas, sentiasa ada tambah-tambah ibadat ni. Orang itu hebat orang lagu tu. Kan? Hebatnya nak tambah lagi, tak cukup, nak tambah lagi amal ibadat ni. Sebaliknya orang yang tidak diberi petunjuk ni, kata ulama, dia akan jadi penyegan dalam buat ibadat ni. Jadi balok. Jadi malas nak buat ibadat ni. Bahaya ni. Orang ni tuan-tuan nak gitu, mudah jemu. Jadi cemuh nak buat ibadat lagu mana tahu? Tak ada asal berdosa, tuan-tuan nak. Na'udzubillah. Tu yang pertama, orang yang diberi petunjuk ni, kita ni agaklah orang mukmin yang diberi petunjuk ni, dia rasakan mudah untuk beribadat ni. Halawatul ibadat, kemanisan dalam beribadat dia rasa dalam diri dia. Yang kedua, dia konsisten, dia istiqamah, tetap pendiriannya, bukan hangat-hangat ti ayam lah beribadat ni. Ada lama tak ada pula. Tengok rajin, tengok tak ada dah, tuan-tuan nak. Bukan macam tu. Semangat dia ni lain macam orang ni. Kita tengok tuan-tuan nak. Semangat dia lain macam, duk tanya bila lah nak boleh kuliah ni. Dulu masa PKP tu. Bila lah nak boleh kuliah, bila lah nak boleh semayang berjamaah, boleh macam dulu-dulu. Bila lah nak boleh pergi umrah ni. Tengok saja video orang duk hantar ni. Orang boleh pergi umrah, kita tak boleh lagi. Teringin dah, duit ada cukup dah. Itu. Hak macam ni tuan-tuan nak, orang diberi petunjuk oleh Allah. Dia istiqamah, konsisten. Esok kuliah siapa pula? Lusa siapa pula? Ada tak lagi kuliah Ustaz Rosyam kita ni? Mai tak lagi? Ditanya. Gitu tuan-tuan nak. Orang yang Allah bagi petunjuk kepada dia untuk beramal. Macam tu. Kalau kita ada macam tu, beruntung kita. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Kadang-kadang dia mai sakit, tuan-tuan nak, darah tinggi naik. Kan? Gaut pula dah, kaki bengkak. Biasalah ujian Allah, tapi dia sabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang yang menjadikan mati dan hidup ni, Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kita, nak test siapa yang paling bagus amalan dia. Jangan main-main dengan kalimah petunjuk ni. Kadang-kadang kita tanya orang, awak yang tak nampak main masjid, dia main-main. Kita nak tanya dia, tengok macam mana keadaannya. Awak yang tak main lama masjid aku tengok ni. Gitu. Allah tak bagi hidayah lagi kat aku ni, sambil gelak. Jangan. Tak dapat hidayah lagi ustaz, nak main apa masjid, hidayah tak main lagi. Hidayah tak main apa lagi orang agama kita. Islam lah, berkecil lah ya. Tapi boleh main-main. Lama tak nampak hang, bayang jemaah pun tak ada. Masjid pun, jemaat pun nampak-nampak tak. Gitu. Kemarin sembang dengan siapa?
di satu masjid. Oh, di Batang situ tu. Dia kata, saya tahu Ustaz sebab saya jaga di luar tu, dia jaga. Dia kata saya tahu siapa orang kampung ni tak main masjid, kita sembahyang Jumaat kata. Oh, sampai tahap tu tuan-tuan nak, sebab kita tak ada tengok nama dia. Kita tunggu depan tu. Kata, tapi bukanlah kerja kita nak sampai tahap kita nak tahu berapa orang tak main, tapi kita sedih lah Ustaz. Sebab apa? Sebab kita keluar pergi market ke, keluar pergi kedai ke, dia ada. Gitu tuan-tuan nak. Jangan buat main-main dengan kalimah petunjuk. Kuat Allah Ta'ala uji dengan benda yang lain. Tama tak nampak, tak dapat hidayah lagi. Macam kita kata, tak pergi haji lagi, tak sampai seru lagi. Tak apalah, duit tak cukup lagi ke, tabung haji tak panggil lagi ke. Itu maksudnya. Hak ni, awak tak semayang lagi, tak terbuka lagi hati nak semayang. Buh kayu tengah dua di belakang. Baru dia tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada macam tu, dia main-main. Tuan-tuan nak. Ada orang tanya apa beza hidayah dengan taufik. Wa taufik wal hidayah. Gitu. Orang tanya kan. Apa dia beza Ustaz? Taufik dengan hidayah. Gitu. Hidayah ni anugerah kepada siapa yang Allah suka lah, Allah nak bagi. Hidayah tu. Macam ni kita ni dapat orang kata apa, satu orang dia diberi hidayah masuk agama Islam. Tu hidayah lah tu. Tapi taufik ni tuan-tuan ialah kejayaan kita melakukan kebaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Apa dia tu? Contoh kita ada harta, diberi petunjuk. Taufik ni petunjuk untuk kita buat amalan pada harta kita tu. Ada orang tuan-tuan ada harta tapi tak diberi petunjuk untuk buat kebaikan. Contoh lain, Allah bagi kita nikmat sihat, maka diberi taufik, petunjuk kepada kita tu untuk melakukan kebaikan, melakukan nikmat kebaikan pada dengan nikmat sihat kita tu. Dengan nikmat sihat dibuat amalan-amalan. Ada orang sihat tapi tak sembahyang, tidak diberikan taufik kepada dia. Maksud dia taufik ni petunjuk untuk melakukan kebaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Yang ni nikmat yang ada pada diri kita ni. Itu taufik dia bagi. Dia tuan-tuan nak. Atau Dr. Wahbah Az-Zuhaili nama. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni seorang ulama. Dia menulis kitab Tafsir Munir, Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni berjilid-jilid. Ketika menguraikan ayat ihdinas siratal mustaqim dalam suratul Fatihah. Ihdinas sirat, ya Allah berikanlah kami petunjuk hidayah ni. Lalu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hidayah ni terbahagi kepada 5. Macam tu pula. Hidayah ni terbahagi kepada 5. Yang pertama dipanggil hidayah ilham. Hidayah ilham, satu petunjuk ilham. Allah yang bagi hidayah ilham ni secara tabi'i, semula jadi. Allah bagi kat manusia, Allah bagi kat haiwan. Petunjuk ni maksudnya Allah bagi ilham kat kita. Contohnya seorang bayi baru lahir, dia lapar, dia akan menangis. Dia sakit, dia menangis. Diilhamkan dia, suruh menangis. Bagi orang faham yang dia lapar, yang dia sakit, menangis dia. Macam kita lah tuan-tuan nak. Bila kena sedih, riau, menangis. Umpama dia tuan-tuan nak. Tengok lah. Allah bagi kepada haiwan juga hidayah ilham. Ilham ni, apa dia? Macam-macam kita tengok. Ada satu video dia hantar. Gajah beranak, gajah bersalin. Bersalin kan beranak panggil. Gajah bersalin beranak. Mobil lah kan, melahirkan anak. Bahasa Sarawak pula dah. Gajah ni beranak. Gitu. Tak ada lah misi pajak song main sambut. Beranak mana orang ambil gambar. Beranak gajah ni keluar daripada mak dia ni, keluar tak menguat langsung, tak bergerak gajah ni. Tak bergerak. Lalu tuan-tuan, yang si mak tadi sepak. Yang tu dia boleh pun. Dia sepak, dia keh berkali-kali. Lama-lama boleh menguat, bangkit gajah tadi tu. Siapa yang mengilhamkan dia tu supaya pergi sepak budak Jabatan Haiwan ke? Kalau nak beranak ni mai sini habaq gajah ni himpun gajah bunting ni 7-8 ekor, cerita kat gajah dia bukan faham. Tak siapa yang mengilhamkan dia. Allah bagi petunjuk hidayah ilham tadi tu supaya hang sepak anak dia boleh bangkit. Walaupun dia binatang, Allah bagi pada dia. Yang ni faham. Jenuh faham tu garau kepala. Mengaji tauhid ni pak. Tapi dah hari ni kita mengaji bab Asmaul Husna ni kita selit pergi sekali pun. Tu hidayah ilham dia panggil.
Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Munir ni, hidayah yang kedua dia panggil hidayah panca indera. Hawasi ni panca indera. Allah bagi kat manusia ni, haiwan bagi. Bahkan kata ulama, panca indera ni Allah bagi sempurna lagi pada haiwan pada permulaan kejadian tu. Gitu. Manusia ni dia umur dalam berapa bulan dalam kandungan mak dia tu, deria yang pertama dengar ni pendengaran dengar mula-mula berapa 4 bulan ke, dia mula-mula seorang ibu mengandung, dalam perut tu ada bayi ni, ada janin ni, ada baby ni. Hak mula-mula bukan mata dulu tau, telinga dulu. Baik tu bila mengandung 4 bulan ke atas tu, bagi dengarlah benda-benda hak elok, Quran ni, bagi dengar lagu Daud Kilau. Hoi, berjoget anak tu keluar tuan-tuan, na'udzubillah. Lagu Daud Kilau dia bagi dengar 4 bulan ke atas ni. Deria ni dalam perut ni, telinga lu dengar, kemudian mata, kemudian apa, saya ada baca dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hidayah panca indera kita ni tuan-tuan, Allah bagi kita ni kan. Contohnya apa? Manusia dapat kebahagiaan, dia akan seronok. Bila dia menerima musibah, dia akan rasa sedih. Tu panca indera dia, tayak, belopak ayak mata dia. Tu petunjuk kepada dia lah pasal apa? Dia nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia ni tuan-tuan. Yang ketiga, kata ulama ni dalam tafsir Munir, dia panggil hidayah akal, hidayatul akli, hidayah akal Allah bagi. Yang ni manusia saja yang diberi akal dan mampu fikir. Adapun haiwan, dia ada akal tapi dia tak boleh nak fikir. Gitu, dia ada akal, tengok orang nak tangkap dia, dia lari. Gitu, dia bukan nak fikir sampai mendalam-dalam dak. Tak sama macam manusia. Sebab itu dalam Islam wajib jaga akal, hifzul aql. Dia panggil tuan-tuan nak jaga akal kita ni, jaga nyawa, jaga akal, antara dia jaga harta, jaga keturunan. Tapi malang sungguh orang yang tak guna akal. Tak guna akal sebab apa? Tak guna akal jalan yang betul, dia langgar ikut dan tuan-tuan nak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tak boleh terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong pula atas dunia hang tak gunakan petunjuk akal yang Allah Taala bagi. Gitu. Yang ketiga, hidayah agama. Bagi orang yang bukan Islam, dia diberikan hidayah ni cukup berharga macam kita sebut tadi. Dia jaga sungguh. Kita ni tuan-tuan dah lama Islam, diberikan rasa teringin nak tambah, tak rasa teringin nak tambah kepahaman dalam agama. Hang dah diberikan dah nikmat ada agama, tapi nak teringin nak tambah lagi pengetahuan dalam bab agama, nak mengaji, tak teringin. Pencen dah, tak boleh mai juga masjid. Pencen dah. Dulu masa sebelum pencen, lagi setahun dua lagi orang tanya, apa ni nak pencen nak buat apa? Saya pencen ni tak ada tempat lain dah ustaz, masjid dah saya, tempat saya bagi saya. Alhamdulillah. Bagus orang dia cita-cita ke arah tu. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, sebelum pencen pun dah rajin main masjid dah. Dia bercita-cita kalau dia pencen nanti, dia tahu lagi banyak dia nak duduk di masjid. Tapi sebelum pencen memang dia duduk di masjid dah. Sebelum pencen Allah nak ambil umur dia, Allah tarik umur dia. Tapi beruntung dia tuan-tuan nak, sebelum pencen. Yang rugi apa dia? Sebelum pencen tak pergi masjid, tuan-tuan jarang main masjid, tiba-tiba bercita-cita masa pencen nanti. Sebelum pencen Allah tarik nikmat umur dia. Tarik macam mana? Habis tak nak dah. Tapi duduk di masjid, duduk dekat dengan masjid dia, bawah tanah itu je. Kita jauh sikit belakang sekolah Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kelima yang kita sebut tadi, hidayah taufik. Macam kita kata tadi lah kan, kekuatan untuk melakukan amalan, petunjuk ke arah kebaikan, demi kebaikan. Setiap hari kita fikir nak tambah amalan. Bagus orang macam tu. Setiap hari kita fikir nak tambah amalan, maka orang tu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selain dalam doa kunut, ada lagi tak doa kita minta supaya hati kita ni tak terpesong daripada petunjuk Allah? Tadi kita kata dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar. Kemudian doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ni cerita hari ni cerita bab hidayah, sebab salah satu nama Allah Al-Hadi, yang memberi petunjuk, yang maha memberi petunjuk.
Selain daripada doa qunut, selain daripada suratul Fatihah, ada lagi tak doa? Ada. Selalu kita baca, tu imam baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Lah kami rajin dah main masjid pajak song kuliah maghrib, ya Allah janganlah bagi teringin kami pergi benda-benda yang lain. Gitu. Dulu kami tak teringin pergi masjid, ya Allah. Dulu kami pergi Cameron Highland, ya Allah. Pergi Padang Besar, ya Allah. La coronavirus tak pergi dah, ya Allah. Main ke masjid, merapuh sampai tara tu gitu. Tu contoh. Contoh kan. Gitu. Selebih dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud yang tersirat. Ya Allah jangan pesongkanlah hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Kami nak hak ni. Sihat boleh main ke mengaji, sihat boleh main berjemaah macam ni, kami nak ni, ya Allah. Gitu. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah ni, benda yang berat pun kan, benda berat, benda yang payah, dia akan jadi ringan, dia akan jadi senang. Beza. Tuan-tuan main ke masjid ni mudah je. Tapi ada orang berat tau nak main. Ada payah nak main. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dah diberi petunjuk, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, jadi ringan kita. Kadang-kadang kita nak pergi tengok mayat ke, kita nak tengok orang sakit kan, jadi ringan. Padahal kita kata pergi bukan ada apa-apa pun. Kalau orang fikir secara logik akal lah, gitu, bukan fikir secara iman ni. Pergi tengok orang sakit kena suar lagi RM10 ke RM5 ke ada. Tapi kalau dia fikir untuk boleh pahala, besar pahala dia. Tapi pergi tengok mayat ni tak ada apa. Pergi tengok mayat orang yang tak ada iman ni, ada apa? Tengok pila kawan kita, taklah ada apa, dia bukan boleh bangkit nak kata hang aku pergi dulu ke. Dia tak tahu pahala yang menunggu satu seperti gunung Uhud tu. Orang yang didik diri dia dengan iman tadi, tuan-tuan, dia akan buat dia mudah sebab dia diberi petunjuk oleh Allah. Boleh belajar dalam kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Bab tuan-tuan nak hidayah ni, bab orang dapat petunjuk ni. Hidup Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, nak Allah uji dia, tapi dia sabar. Sejak kecil lagi, tuan-tuan, nak beliau Nabi Yusuf ni, Allahu Akbar, Allah cuba dia, cubaan dia oleh Allah Ta'ala ni hebat. Siapa yang dengki pada Nabi Yusuf? Adik-beradik dia, dua orang ni dengki sebab ayah dia Nabi Yaqub ni terlampau sayang kepada Nabi Yusuf ni. Satu hari, jom kita bawa adik kita ni pergi ke hutan. Nabi Yusuf tu bawa pergi hutan, buat apa? Tak apalah, minta izin ke ayah Nabi Yaqub ni. Tapi ayah ni berat nak bagi tahu perangai anak dua orang ni, tahu bukan elok mana pun. Lalu bawa Nabi Yusuf ni, dia lempak dalam perigi, ambil baju dia, ambil serigala apa, tonyoh. Nabi Yusuf dah dimakan oleh serigala. Ayah kami tak tahu dah nak buat apa. Ayah dia tahu. Depa ni buat naya kat adik depa ni. Ayah dia tetap berdoa supaya dapat bertemu dengan anak dia Nabi Yusuf ni. Bila mana tuan-tuan tengok tu, ada orang dapat selamatkan dia, dijual pula kepada Raja Mesir apa. Gitu. Dijual pula kepada orang Mesir ni. Nabi Yusuf ni duduk dalam istana. Orang dengki pula. Siapa lagi? Isteri tu, perempuan istana Zulaikha tadi tu, buat naya dia. Akhirnya dia kata, aku duduklah penjara tak apa. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Aku suka duduk penjara lagi tak apa. Duduk di atas, duduk di luar ni lagi teruk ujian daripada kecil. Allah uji aku macam-macam. Sabar aku ni, macam-macam orang buat ni. Ni orang dengki pula macam-macam pula, orang suruh buat jahat pula. Baik dulu dalam penjara. Akhirnya Nabi Yusuf jadi apa? Ini raja. Kekat kesabarannya, tuan-tuan, Allah beri petunjuk kepada dia akhirnya. Tapi sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah tuan-tuan banyak-banyak kepada Allah sebab Allah bagi petunjuk kepada kita ni. Syukur banyak-banyak untuk jadi baik macam ni. Tuan-tuan terfikir tak? Kita ni, tuan-tuan, ada orang duk fikir macam-macam benda yang lampau. Kan dulu teruk, dulu perangai dulu uduh. Tak payah fikirlah. Dulu Allah bagi petunjuk ni, jadi elok ni. Hak ni kita terus move on, dia bagi. Kena fikir yang law ni. Allah bagi dah petunjuk. Dulu minta ampun lah pada Allah. Dulu ya Allah, aku macam-macam lah perangai. Umpama dia. Minta ampun kepada Allah banyak-banyak, insya-Allah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan berubah jadi baik.
Kena selalu ulang dan ingat 5 benda ni. Ingat. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan berubah jadi baik kerana selalu orang kena ingat 5 perkara ni. Yang pertama, perbanyakkan istighfar. Kalau Allah dah bagi petunjuk kat kita berubah, yang pertama perbanyakkan istighfar dan taubat. Qada semayang hak dulu-dulu yang tinggal ni, qada balik. Kalau kena Allah Ta'ala dudukkan kita, Allah letakkan kita jalan yang betul macam ni, 5 benda ni, 5 perkara ni jangan tinggal. Yang pertama istighfar banyak-banyak. Tuan-tuan nak qada sembahyang dulu-dulu ni, hak tinggal dulu, duk sorang-sorang istighfar, ulang-ulang banyak-banyak. Allah Maha Pengampun. Yang kedua, orang yang dah diberi petunjuk oleh Allah, Allah pilih jalan yang baik macam lah ni kita ni, dekatkan diri kepada orang baik-baik, berkawan dengan orang baik-baik. Masyarakat, manusia perlu berdamping dengan orang soleh. Kalau niat nak berubah tapi keliling orang jahat-jahat lagi, tak sama. Dia tak dikira berubah lagi, tak dikira diberi petunjuk lagi. Berkawanlah dengan orang yang baik-baik, dengan orang main-main masjid macam ni kan. Yang ketiga, doa jangan putus. Doa jangan putus, jangan putus asa yakin dengan Allah. Allah takkan tinggal kita. Manusia boleh tinggal kita. Kawan kita tengok kita tak apa nak ada duit ke, kita ni tak berapa nak ni, kata tak senang lah, dia boleh tinggal kita. Tapi Allah takkan tinggal kita. Yakinlah tuan-tuan nak. Doa jangan putus asa, Allah takkan tinggal kita. Tu nombor 3. Kalau siapa yang Allah dah bagi dah petunjuk kepada dia, duk jalan elok dah ni, istiqamah ni. Yang keempat, sibukkanlah diri dengan benda-benda yang berguna. Sibukkan diri kita dengan benda yang berguna. Imam Syafi'i pun pesan, sibukkanlah dirimu dengan kebaikan, jika tidak ia akan disibukkan dengan kejahatan. Kalau kita kalut, kita sonok buat kebaikan, tuan-tuan, sonok, saat lagi kita buat baik, kejahatan pun tak ada nak main dalam diri kita, insya-Allah tuan-tuan nak. Dia boleh lupa hak lama-lama hak dulu tu. Yang kelima, jangan ingat dah yang lama-lama, tutup buku tuan-tuan. Dulu Kepala Samsing Singapura, tuan-tuan ingat tak main masjid kita, hak tatu penuh di muka ni. Saya ingat lagi, budak-budak ramai duduk depan, bukan nak dengar ceramah dia, nak tengok tatu dia. Saya ingat lagi Abang Long Fadil ada dulu main kan, Imam kan, gangster Singapura dia main. Abang Long Fadil, saya ingat lagi main ni. Umur 12 tahun dah masuk penjara dah tuan-tuan. Dia cerita, saya ingat lagi, umur 12 tahun masuk penjara dah, pukul orang apa macam-macam. Kepala Samsing gangster, bubuh tatu merata ni, sampai tahap bubuh tatu di muka tu, gambar apa, naga lilit di Padang Serai, naga apa tak tahu bubuh ni, penuh muka. Main masjid Pajak Song dulu ni, Abang Long Fadil. Gitu tuan-tuan nak. Satu hari dia cerita, tuan-tuan ingat tapi saya cerita balik ya. Satu hari dia cerita, 8 orang main keliling dia. Kawan dia ada 2 orang lari, dia seorang lawan, bertumbuk gangster Samsing ni, tumbuk 8 orang pukul seorang tuan-tuan nak. Berdarah habis. Kata doktor, kalau 5 minit saja dia lambat, 5 minit saja ni bacaan ilmu doktor, 5 minit saja lambat, mati dia. Tapi di awal bukan sebab apa, Allah Ta'ala sayang dia lagi, Allah Ta'ala nak dia lagi, dia berubah sungguh. Pergi ceramah merata tuan-tuan, ramai orang, budak-budak ramai duduk depan, nak tengok tatu dia depan-depan tu. Lepas tu habis tanya, dia kata apa ni, tak tahu, tapi tatu dia besar tau. Budak-budak tak apa lah. Muslimin dan muslimat yang nak, abang kata Allah bagi petunjuk, kita tatu apa tak ada, kudir lembak lah, pun tak mau berubah juga. Nah abang kata tuan-tuan, na'udzubillah lah, kita mudah-mudahan lah tuan-tuan, kita terhindar daripada perkara-perkara yang buruk, dan Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia huraian. Ikut dia tuan-tuan 8.20, tapi dah tak ada apa, kita lajak 8.35. Tapi 8.35 tak boleh lajak lah. Gitu. Tok guru saya tu pesan, kalau nak tahu orang dah tak larat dah, dia bersila, kaki dia tadi kanan kalih ke kiri pula, ke kiri kalih kanan pula. Yang tu orang suruh hang berhenti lah tu. Maka saya pun berhenti lah. Tambah maklum lunjuk kaki lagi lah. Bukan nak kata apa, bukan saja melawak kata. Gitu, jangan bulan depan tak mai dah kan. Saya memang jenis orang kelolo. Gitu. Alhamdulillah lah, kita boleh main tak apa dah.
macam ni kan. Inilah bagi dia panggil petunjuk tu. Boleh main macam ni. Bapa ramai orang tak boleh main. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.